Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri umum barisan Kabinet hari ini. Pembentukan kedudukan baharu itu berdasarkan 3 prinsip iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, mengembalikan semula keyakinan rakyat. Harry Jamaluddin Abu Bakar dan Datuk Seri Dr. Adham Baba kekal di dalam Kabinet, namun kedua-duanya telah bertukar portfolio. Bagaimanapun jalinan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK antara dua kementerian ini dipermudahkan dengan pelantikan dua menteri ini yang sebelum ini telah bekerjasama rapat sejak awal pandemik melanda negara. Kepulauan Mersing sedia untuk gelembung pelancongan. Sasaran imuniti kelompok daerah dicapai pada bulan Oktober ini. 8 bengkel kenderaan di Jalan Tanjung Api, Padang Lalang, Kuantan terbakar. Operasi pemadaman kebakaran selesai hampir 3 jam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Kabinet berorientasikan hasil. Itu nama diberi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkannya berkata, pembentukan kabinet ini merupakan satu formulasi semula berdasarkan situasi semasa demi mengekalkan kestabilan dan meletakkan kepentingan serta keselamatan keluarga Malaysia lebih daripada segala-galanya. Kabinet baru ini menyaksikan pelantikan 31 menteri dan 38 timbalan menteri dengan tiada jawatan timbalan Perdana Menteri diwujudkan. Sebaliknya, mengekalkan 4 jawatan Menteri Kanan. Kabinet ini perlu berorientasikan hasil yang berlandaskan kepada 3 prinsip, iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, dan mengembalikan semula keyakinan rakyat. Menteri Kanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri kekal disandang Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan timbalannya Datuk Lim Ban Hong. Menteri Kanan Kementerian Pertahanan milik Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dengan timbalannya Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz. Datuk Seri Fadilah Yusof menyambung semula tugasnya sebagai Menteri Kanan Kementerian Kerja Raya dengan timbalannya Datuk Arthur Joseph Kurup. Menteri Kanan Kementerian Pendidikan kekal Senator Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin dengan timbalan Menteri 1 Datuk Dr. Mahan Sun dan timbalan Menteri 2 Datuk Muhammad Alamin. Portfolio Menteri Keuangan juga dikekalkan diberikan kepada Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dengan timbalan Menteri 1 Muhammad Shahar Abdullah dan timbalan Menteri 2 Yamani Hafiz Musa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, Tugas-tugas khas Datuk Abdul Latif Ahmad, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad dan Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Johnny T. Ongkili. Masih ramai menteri terdahulu yang diangkat semula menjadi menteri namun di kementerian berbeza iaitu Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Juga dilantik semula ke jawatan berbeza Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Jumlah pelantikan pemimpin wanita bagi menganggotai kabinet di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri menyamai bilangan kabinet sebelum ini iaitu 9 orang. 5 ahli parlimen yang diberi kepercayaan menjawat jawatan menteri ialah Datuk Seri Rina Muhammad Harun sebagai Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Dr. Noraini Ahmad sebagai Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Zuraida Kamaluddin sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Nancy Shukri sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Datuk Halimah Mohamed Sadiq sebagai Menteri Perpaduan Negara.
Bagi jawatan timbalan menteri pula disertai Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Datuk Hanifar Hajat Taib, Datuk Mastura Muhammad Yazid dan Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Sering dilihat bergandingan pada sidang media Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF setiap minggu. Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang bekerjasama erat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini bertukar portfolio. Khairi Jamaluddin yang sebelum ini menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI kini diberi tugas sebagai Menteri Kesihatan. Sementara Datuk Seri Dr. Adham pula mengambil alih tanggungjawab Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Kabinet Baharu Keluarga Malaysia ini juga menyaksikan kemunculan semula 4 bekas menteri dalam pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional BN dilantik semula memegang jawatan. Datuk Seri Dr. Maximus John Niti Ongkili dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Syahidan Kasim yang sebelum ini pernah dilantik menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kini menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, manakala bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzir Khalid menerajui Menteri Pembangunan Luar Bandar. Satu lagi nama pemimpin veteran ialah Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noor Omar pula dilantik sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selain itu, 4 nama tidak dilantik semula ke jawatan iaitu Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Datuk Seri Muhammad Rezwan Mak Yusof dan Datuk Seri Syamsul Anwar Nasara. Muka baru yang diberi kepercayaan menganggotai Kabinet, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Naib Presiden PAS Senator Idris Ahmad. Datuk Seri Ahmad Faizal yang juga Ahli Parlimen Tambun dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, manakala Idris yang merupakan bekas Ahli Parlimen Bukit Gantang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Juga merupakan pertama kali membarisi pentadbiran kerajaan, anak bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman, Yamani Hafiz Musa yang juga Ahli Parlimen Sipitang dilantik sebagai Timbalan Menteri Keuangan 2. Ahli Parlimen Pasir Putih Nik Zawawi Saleh yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 serta Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Dalam ucapannya itu, Datuk Seri Ismail menetapkan setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama. Tegasnya, barisan Kabinet dan kementerian perlu dipastikan berupaya menggalas tanggungjawab diamanahkan dengan komited dan lebih proaktif. Saya berharap pelantikan Kabinet ini akan memberi keyakinan baru untuk negara bangkit dan bersatu dalam melawan COVID-19 serta membebaskan keluarga Malaysia daripada kesengsaraan hidup akibat pandemik ini. Saya akan pastikan Kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan berikut pula kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pengumuman barisan Kabinet baharu diumumkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob siang tadi. Kami sebagai pembangkang akan tetap secara lantang memantau, menyuarakan dan membantah sekiranya tidak ada program pelaksanaan yang lebih mantap dan berkesan untuk menangani masalah COVID-19 dan membawa perubahan terhadap kehidupan rakyat. Bertemu kembali.
6 penghuni nyaris terkorban apabila bengkel kenderaan yang turut didiami mereka terbakar dalam kejadian di Jalan Tanjung Api, Padang Lalang, Kuantan siang tadi. Kejadian kira-kira jam 5 pagi itu mengakibatkan 8 deretan bengkel terbakar dan beberapa kenderaan hangus. Penolong pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Ismail Abdul Ghani berkata seramai 29 anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan. Sebaik tiba, didapati beberapa kereta dan kenderaan berat musnah. Bomba mengambil masa kira-kira 30 minit untuk mengawal kebakaran. Kebakaran dipadamkan sepenuhnya kira-kira jam 8 pagi tadi, sementara nilai kerugian dan punca kebakaran masih disiasat. Seorang guru agama yang mengajar di sebuah madrasah di Teluk Mas, Melaka mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas dakwaan memukul pelajarnya yang juga orang kurang upaya OKU sehingga cedera menggunakan penyapu Ahad lalu. Tertuduh Muhammad Haslam Abdul Salam, 32 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Mengikut kertas pertuduhan, Haslam melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Taman Gadung Bahagia, Pulau Gadung, jam 7 pagi 22 Ogos lalu. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun, sebat dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dan menetapkan 27 September depan sebutan semula kes. Seorang lelaki warga Thailand berdepan tali gantung apabila didakwa di Mahkamah Majistret Kangar atas 2 pertuduhan mengedar dadah jenis syabu dan ganja minggu lalu. Tertuduh Alwa Nado, 33 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Kamaliza Mak Zain. Mengikut pertuduhan pertama, Alwa didakwa mengedar dadah jenis syabu seberat 2.15 kilogram. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Kolam dekat Padang Besar jam 2.45 petang 17 Ogos lalu. Dalam pertuduhan kedua, dia didakwa mengedar dadah jenis ganja seberat 1.97 kilogram di lokasi, waktu dan tarikh sama. Sabit kesalahan tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sebatan sehingga 15 kali jika tidak dijatuhi hukuman gantung. Mahkamah menetapkan 1 November tarikh sebutan semula kes. Kepulauan Mersing sedia untuk gelembung pelancongan setelah penduduk di mukim pulau-pulau daerah itu mencapai imuniti kelompok apabila keseluruhan populasi dewasa lengkap menerima vaksin hari ini. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Mersing, Dr. Nur Zahir Ismail, pemberian dos kedua itu membabitkan 1,000 penduduk di 5 kepulauan termasuk pengusaha dan kaki tangan pusat peranginan. Untuk hari ini kita ada second dose lah, dos kedua untuk kita punya program imunisasi COVID kebangsaan melibat jelajah pulau. Jadi hari ini kita ada 5 pulau yang kita pergi melibatkan 3 pasukan. Jadi sehingga hari ini kita punya sasaran 100% penduduk dan juga pekerja-pekerja melibatkan pelancongan di Mersing akan disuntik untuk dos kedua. Untuk di kepulauan sebenarnya kita dah lengkap dos kedua hari ini. Tapi untuk satu daerah Mersing kita punya sasaran untuk herd immunity itu kita akan capai lebih kurang pada bulan Oktober lah, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika memantau program pemberian vaksin dos kedua secara PPV bergerak di mukim pulau daerah Mersing siang tadi. Dalam masa sama, penghulu mukim pulau-pulau dan tenggaruh daerah Muhammad Nur Fahmi Zulkifli mensahihkan penghargaan kepada petugas kesihatan kerana sanggup meredah lautan demi memberikan suntikan imunisasi kepada penduduk pulau di Mersing. Perasaan saya ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Pentadbiran Daerah Mersing atas sokongan dan dukungan untuk kami dapatkan dua dos sebenarnya, bukan 1 dos, 2 dos. So untuk herd immunity tu saya rasa kita complete lah 100% untuk mungkin pulau-pulau ni kita berjaya laksanakan lah dan kita bersedia untuk menerima kedatangan pelancong lah kalau dibenarkan lah. Tambahnya, penduduk pulau tetap perlu mematuhi prosedur standard SOP ditetapkan meskipun sudah lengkap menerima suntikan lengkap.
Sambutan Bulan Kemerdekaan tetap meriah dan diraikan penduduk Kampung Bendahara Johor Bahru dengan meneruskan tradisi memasang dan menghias rumah menggunakan jalur gemilang. Tambah meriah apabila penduduk kampung turut bersaing menggantung jalur gemilang bagi melahirkan semangat patriotisme sesama jiran tetangga. Menurut pengerusi komuniti Rukun Tetangga KRT dan Masjid Kampung Bendahara, acara tahunan tradisi menghias jalur gemilang itu bermula pada awal Ogos sehinggalah 16 September depan. Jadi sekarang ni kami ada masa lagi ni akan pergiatkan lagi, akan tambah lagi lah dan sarankan kepada penduduk supaya memasang bendera. Sekurang-kurangnya satu rumah, satu bendera jadilah. Itu jadi harapan saya. Kalau kepada siapa penduduk yang dengar, saya ini saranan saya ambil beratlah. Ini adalah melambangkan permuafakatan kita penduduk Kampung Bendahara. Bagi penduduk kampung, mereka tidak kisah memperuntukkan sejumlah wang setiap tahun bagi menghias rumah dengan jalur gemilang untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan. Apa yang penting, ia merupakan saat berharga dalam mendidik golongan muda menghayati erti kemerdekaan negara. Pada saya, itu sebenarnya minat dan jati diri untuk mengibarkan jalur gemilang untuk memperingatilah jasa-jasa orang terdahulu untuk memerdekakan negara. Jadi saya memang tak boleh, mesti nak pasang juga. Walaupun sikit ke, banyak ke, lebih-lebih bila ada pertandingan, lagi grand lah saya buat. Perasaan tu macam semangat tu macam berkobar nak pasang juga. Walaupun tak siap pun nak juga pasang. Jadi kita untuk macam lapis untuk anak-anak. Anak-anak tu macam kita terapkanlah dia untuk sambut Hari Kebangsaan. Kita ada ajar lagi sekarang. Mula kalau kita tak ada pun dia mungkin boleh senyambungkan lah kita punya perasaan yang berkobar-kobar tu untuk merdeka. Kebiasaannya menjelang 31 Ogos, lebih 70% kediaman mengibarkan jalur gemilang sehingga sambutan Hari Malaysia 16 September nanti. Laporan antarabangsa. Kajian penyelidik di Wuhan, China menunjukkan bekas pesakit COVID-19 masih merasai fasa simptom post atau long COVID walaupun selepas setahun sembuh dari wabak itu. Menurut laporan South Morning China Post, pemerhatian dilakukan ke atas 1,200 pesakit yang menerima rawatan di Hospital Wuhan dan Beijing dan fokus adalah bekas pesakit dari wilayah Hubei sekitar Januari hingga Mei tahun lalu. Keputusan kajian juga menunjukkan 20% di antara mereka masih menghadapi masalah lemah otot, 17% berdepan masalah sering mengantuk dan 11% mengalami masalah keguguran rambut. Penemuan kajian ini dimasukkan ke dalam jurnal kesihatan The Lancet. Jika ingin kelainan dan kaedah mengurangkan barangan yang tidak berguna di rumah tetapi tidak mempunyai idea, anda perlu tonton kemahiran yang diajar oleh Marie Kondo yang terkenal dengan kaedah KonMari. Selepas menonton kaedah itu, pastinya semangat untuk membersihkan rumah dan hidup dalam keadaan minimalis semakin berkobar-kobar. Perkongsian kreatif Marie, wanita kelahiran Jepun itu, lebih-lebih lagi ketika pandemik ini, ramai yang duduk di rumah nyata tepat pada waktunya. Nilai yang diajar Marie sangat praktikal, lebih-lebih lagi idea melipat baju dan memilih barangan yang tidak diperlukan dalam rumah. Matlamat yang diajar hidup minimalis tetapi bahagia. Key point when you're folding clothes, and that is to fold with a lot of love, as if you're sending love through the palm of your hands. The goal of folding clothes isn't merely to tuck them into tiny little shapes. It's actually a way to express gratitude for your clothes. それから、フードを先に Tuck back the hoodie, then fold in thirds. And this becomes a smooth rectangle once again. Kaedah KonMari menjadi sensasi di seluruh dunia menerusi pelbagai platform media sosial, antaranya YouTube dan terkini di Netflix. Selepas menonton, pasti banyak idea dan longgokan buku dan baju rumah anda siap sedia untuk dikurangkan. Sukan. Datuk Seri Ahmad Faizal
Umum menggalas tanggungjawab baharu dengan menerajui Kementerian Belia dan Sukan. Selepas diumum oleh Perdana Menteri siang tadi, beliau menggantikan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican yang bertukar portfolio sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ahmad Faizal, 51 tahun yang lebih mesra disapa sebagai Peja, merupakan antara dua muka baharu dalam barisan Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Visual sebuah lori tanah tersekat di jejantas di kilometer 44 berhampiran Sungai Lias, Selangor menutup berita TV9 malam ini. Jangan lupa janji temu esok jam 7 malam. Saya Zaira Sri Zakaria. Salam hormat dan Assalamualaikum.